Pembayaran STR 3 secara berperingkat mulai 26 Jun. DUN Kelantan bubar secara rasmi hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani Berita Wilayah edisi Khamis 22 Jun 2023 bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Lintas langsung petang ini bersama Sabah, Sarawak dan Terengganu. Bayaran sumbangan tunai Rahmah Fasa 3 STR 3 bakal disalur secara berperingkat kepada lebih 8 juta golongan B40 yang layak bermula 26 Jun ini. Kenyataan Kementerian Kewangan menyebut pembayaran STR 3 membabitkan peruntukan lebih 2 bilion ringgit. Penerima bakal menerima antara RM100 hingga RM1,300 berdasarkan kelayakan masing-masing. Bagi penerima yang mempunyai akaun bank, bayaran akan dikreditkan terus ke akaun bank bermula 26 Jun hingga 5 Julai ini. Penerima yang tidak mempunyai akaun bank pula akan menerima pembayaran tunai melalui cawangan Bank Simpanan Nasional BSN pada 26 Jun. Kementerian Kewangan turut memberitahu status kelulusan STR 3 dibuka untuk semakan mulai 26 Jun ini. Tempoh permohonan rayuan akan dibuka mulai 3 hingga 31 Julai 2023. Bagi permohonan yang ditolak, pemohon boleh mengemukakan dokumen berkaitan untuk semakan semula oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Dewan Undangan Negeri DUN Kelantan yang mempunyai 45 kerusi secara rasmi hari ini dibubarkan bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum PRU DUN. Ia susulan pengumuman Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob pada sidang media Rabu lepas bahawa pembubaran DUN mendapat perkenan Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5. Pembubaran DUN bagi penggal ke-14 itu dilakukan 6 hari lebih awal berbanding tempoh mandat yang akan berakhir pada 28 Jun ini. PRU DUN Kelantan kali ini akan menyaksikan BN membuat kerjasama politik dengan Pakatan Harapan PH selain PAS yang menerajui Kelantan sejak 1990 juga tidak bersendirian apabila membentuk kerjasama dengan Bersatu menerusi Perikatan Nasional PN. 40,000 pegawai serta anggota polis bakal ditugaskan di 6 negeri pada pilihan raya umum PRU DUN. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail ketika menyatakan komitmen itu memaklumkan. Ketika ini penyusunan serta persiapan anggota sedang dirangka bagi tujuan berkenaan. Tujuan kita adalah yang pertama untuk memastikan keadaan keselamatan dalam negara terjaga, terutama di negeri-negeri yang akan berlaku pilihan raya negeri. Yang kedua, pihak polis akan tampil dalam keadaan siap siaga bagi memastikan bahawa semua undang-undang itu dapat berjalan dengan baik dan tidak ada aspek pelanggaran. Beliau menyatakan demikian selepas Majlis Serah Terima Tugas Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara di Ibu Negara. Hadir sama pada majlis ini Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Tan Sri Razarudin Hussein dilantik Ketua Polis Negara ke-14 menggantikan Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani, manakala Datuk Sri Ayub Khan Maidin Piche dilantik Timbalan Ketua Polis Negara. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat tiba di Kota Suci Madinah Arab Saudi semalam. Menerusi perkongsian Facebook Istana Negara memaklumkan pesawat khas yang membawa Sri Paduka Berdua dan delegasi selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad Abdul Aziz pada 4 petang waktu tempatan, 9 malam waktu Malaysia. Keberangkatan tiba Sri Paduka Berdua yang diiringi pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan paduka-paduka anak anda disambut Gubernur Madinah Yang Amat Mulia Putra Faisal bin Salman Al Saud. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah dijadual berada di Madinah dan Mekah hingga 1 Julai untuk menunaikan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi mengumumkan hari wukuf yang merupakan kemuncak haji adalah pada Selasa 27 Jun, manakala Hari Raya Aidiladha disambut pada Rabu 28 Jun. Umat Islam di Malaysia pula akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada 29 Jun.
Kesemua 31,600 jemaah haji Malaysia telah berada di Mekah dengan penerbangan terakhir membawa 357 jemaah selamat tiba di bangunan penginapan Abraj Janadriyah, Mekah. Ketibaan para jemaah disambut para petugas tabung haji diketuai Ketua Rombongan Haji Datuk Seri Said Salih Said Abdul Rahman. Pemberian senaskah Al-Quran simbolik sambutan kepada kumpulan jemaah terakhir ini. Alhamdulillah, bersama-sama dengan Maktab 77, kita telah pun menghadiahkan surprise kepada jemaah haji yang terakhir tadi itu dengan sebuah Al-Quran, Mashaf Al-Quran untuk jemaah haji bernama Imran tadi. Alhamdulillah, tak sangka dapat sampai dengan di umur yang muda. Selalu nampak dah uzur ataupun dah tua baru dapat. Alhamdulillah kita orang dapat mengerjakan haji dengan cergas, dengan penuh dengan penuh rasa perasaan. Ya, sihat lagi. InsyaAllah. Alright. Penerbangan terakhir KT-115 berlepas pada kira-kira pukul 6 petang waktu Malaysia melengkapkan 98 penerbangan keseluruhan yang membawa 31,600 jemaah haji tahun ini. Semua jemaah haji akan berangkat ke Arafah Isnin ini untuk berwukuf sebelum ke Muzdalifah dan Mina. Setakat ini juga terdapat 56 jemaah haji dirawat di wad pusat rawatan tabung haji dan 5 di fasiliti kesihatan Arab Saudi. Dalam pada itu, seorang jemaah haji wanita berusia 75 tahun meninggal dunia akibat jangkitan kuman dalam paru-paru pada 19 Jun lepas, menjadikan 2 jemaah haji negara meninggal dunia setakat ini. Jemaah haji dalam kalangan B40 dan M40 yang terpilih ke Tanah Suci selepas membuat rayuan perlu membayar kos haji penuh berjumlah RM30,850 seorang kerana mereka tidak berada dalam giliran menunaikan haji tahun semasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menjelaskan keutamaan menunaikan ibadah haji bagi tahun ini diberikan kepada mereka yang tersenarai melaksanakannya pada 2020, 2021 dan 2022 yang tertangguh akibat pandemik COVID-19. Ada 60,000 yang menunggu yang sanggup untuk bayar penuh tadi. Itu tak termasuk yang saya sebutkan tadi yang memang gilirannya tahun 2023 ini dapat bantuan layak untuk menerima bantuan kewangan haji tadi, tetapi mereka ini menolak. Dia B40, mereka ni M40, kan? Tetapi menolak bantuan bantuan haji tadi itu semata-mata mereka tahu bahawa asas kewajipan haji itu adalah istita'ah, kemampuan tadi itu. Bayaran haji untuk jemaah haji muasasah bagi kumpulan B40 yang pertama kali menunaikan haji tahun ini kekal pada kadar RM10,980 seorang, manakala RM15,980 seorang bagi M40. Terdapat 60,000 pendeposit tabung haji yang sedang menunggu giliran dan sanggup membayar jumlah penuh berkenaan namun tidak terpilih. Selain itu, terdapat 69 jemaah haji B40 dan M40 yang menerima tawaran menunaikan ibadah haji pada tahun ini menolak bantuan kewangan haji dengan membayar kos penuh kerana mengetahui bahawa istita'ah sebagai asas kewajipan haji. Kementerian Pendidikan Tinggi menafikan dakwaan kononnya syarat ketat pinjaman dan biasiswa menjadi faktor pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tidak memilih untuk melanjutkan pengajian di peringkat Institusi Pengajian Tinggi IPT. Menterinya, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menjelaskan hal itu kerana pelbagai inisiatif telah diperkenal seperti program pembangunan siswa sulung keluarga Malaysia iaitu Sulung, kemudahan pinjaman seperti di bawah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN hanya berdasarkan kepada pendapatan ibu bapa. Saya ingat pelajar yang tak nak masuk SPM tu mungkin yang tak lulus daripada tingkatan tu ataupun tak cukup dia punya tu, ataupun dia mohon pilih satu subjek yang tak sesuai dengan kelayakan dia. Itu je. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas dakwaan Persatuan Mahasiswa bahawa syarat ketat dikenakan untuk permohonan biasiswa atau pinjaman menjadi faktor yang menyebabkan ramai lepasan SPM memilih tidak melanjutkan pengajian di IPT.
Pelajar pelarian Rohingya akan dinilai terlebih dahulu mengikut kelayakan dari segi akademik dan merit sebelum dibenarkan melanjutkan pengajian di mana-mana institusi pengajian tinggi IPT. Kementerian Pengajian Tinggi menegaskan masyarakat tidak perlu bimbang dengan persepsi yang digambarkan terhadap kumpulan berkenaan. Usaha itu untuk membantu mereka berjaya dalam bidang pendidikan juga penting. Malaysia sebuah negara yang mana ramai pelajar antarabangsa datang untuk belajar. Jadi kalau ada di antaranya daripada kalangan Rohingya yang memang dia layak dan dia boleh bayar, maknanya dia boleh mohon. Dan hari ini yang universiti yang membuka mungkin UIA dalam bidang-bidang yang tertentu dengan tempat yang sangat terhad, dan IPTS memang terbuka. Kementerian Pendidikan bakal berbincang dengan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP untuk membawa sambutan ulang tahun DBP ke peringkat sekolah mulai tahun depan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan langkah berkenaan bertujuan melonjakkan usaha memperkasakan bahasa di peringkat sekolah. Beberapa buku tulisan sastrawan negara juga akan diperkenal sebagai bacaan di sekolah, antara satu lagi langkah yang bakal diambil. Ketika ditanya sama ada Malaysia berhadapan dengan krisis pendidikan apabila 30,000 pelajar didapati tidak menduduki sijil pelajaran Malaysia 2022. Beliau berkata kementerian sentiasa melakukan intervensi untuk mengatasi pelbagai cabaran pendidikan, mengatasi masalah keciciran, ketidakhadiran dan tidak menguasai pembacaan antara intervensi yang dilaksana. Baik saudara, untuk ramalan cuaca seluruh negara terus saja bersama Pegawai Met Malaysia, Ruzamin Pilus. Silakan Ruzamin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kepada para penonton. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan tinjauan keadaan cuaca semasa. Dimulakan dengan keadaan di Semenanjung. Keadaan gemerada menunjukkan keadaan cuaca hujan di kebanyakan negeri pada ketika ini dengan penumpuan di sekitar negeri Perlis, Kedah, Perak, pedalaman negeri Selangor dan Kelantan, negeri Pahang dan juga di negeri Terengganu. Keadaan cuaca lembap terutamanya sedang berlaku di sekitar negeri Perak, Pahang, Kelantan dan juga di selatan negeri Terengganu. Kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya pula, kita beralih dengan keadaan cuaca di Sarawak. Di Sarawak dapat diperhatikan keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di kebanyakan bahagian pada ketika ini. Namun hujan di 1-2 kawasan masih lagi dicerap terutamanya di bahagian Miri dan juga Limbang yang kami jangkakan akan beransur reda sedikit masa lagi. Manakala di Sabah pula keadaan cuaca hujan dicerap di sekitar bahagian pedalaman, Sandakan dan juga Kudat. Dengan keadaan cuaca hujan di Sabah ini kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya pula, berdasarkan analisis model ramalan cuaca, di Semenanjung pada malam ini keadaan cuaca hujan akan lebih tertumpu di sekitar di selatan negeri Terengganu, perairan negeri Pahang dan juga di sekitar bahagian barat negeri Johor dan juga Melaka. Seterusnya pula, di Sabah dan Sarawak, berdasarkan model ramalan cuaca, keadaan cuaca hujan pada sebelah malam hanya tertumpu di sekitar bahagian perairan Tawau dan juga perairan Sandakan. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Saudara, pelaksanaan projek rintis stesen minyak tanpa subsidi di 2 stesen di Perlis sejak Februari lepas berjaya menjimatkan hampir 6 juta ringgit peruntukan subsidi minyak kerajaan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuzia Saleh menjelaskan, walaupun inisiatif yang diperkenalkan itu bersifat liberal, namun berkesan mengekang ketirisan. Dalam 2 bulan yang pertama, kita dapati bahawa ada penurunan jualan minyak diesel di stesen yang bersubsidi. Dan juga minyak RON 95 di stesen yang bersubsidi. Jumlah jimatan dia, 1.77 million di minyak diesel bersubsidi, dan di RON 95 3.98 juta ringgit diselamatkan. Dan di masa yang sama kita lihat bahawa di stesen minyak tanpa subsidi itu ada peningkatan jualan dari segi diesel dan juga dari segi RON 95. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini kenderaan asing itu regulate. Mereka self-regulatory dengan izin tertentu. Kerana apa? Kerana harga bahan bakar di Thailand lebih mahal. Memaklumkan kepengetahuan sidang Dewan Negara, beliau menyatakan 2 stesen minyak yang terlibat dalam projek rintis tersebut masing-masing di Padang Besar dan Wang Kelian Perlis. 2 syarikat pengeluar gula utama di Malaysia, MSM Malaysia Holdings Berhad MSM dan Central Sugars Refinery Sdn Berhad CSR diarah memberi laporan harian pengeluaran gula sejak Mei lepas. Langkah itu bagi memastikan tidak berlaku gangguan bekalan komoditi berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salihuddin Ayub berkata, arahan itu dikeluarkan selepas berlaku krisis gula di beberapa negeri. Bercakap pada sidang media selepas menghadiri perhimpunan bulanan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup di Putrajaya, beliau menjelaskan ia antara lain untuk memastikan bekalan gula mencukupi terutamanya menjelang Aidiladha minggu depan. Selain itu, katanya kementerian akan memantau bekalan gula di pasaran, menerusi semakan dengan pihak pemborong dan pembekal serta membuat tinjauan di kedai runcit dan pasaraya. Sebelum ini, media melaporkan kegusaran rakyat terutamanya di Kelantan susulan kesukaran mendapatkan bekalan gula paket 1 kilogram yang didakwa tiada di pasaran pada April lepas. Tegas Menteri, penguatkuasaan turut ditingkatkan di sempadan negara bagi memastikan tidak berlaku sebarang penyelewengan barangan bersubsidi termasuk gula ke negara jiran. Parti Gerakan memohon maaf atas kenyataan dikeluarkan ahlinya Mok Kok On yang mendakwa penjawat awam beban kepada negara. Setiausaha Agung Gerakan Mak Kah Kiong menegaskan parti itu tidak bersetuju dengan dakwaan Kok On. Saya pada hari ini, Mak Kah Kiong sebagai Setiausaha Agung ingin memohon maaf kepada kenyataan yang diberikan oleh ahli gerakan dari akar umbi tersebut. Dengan itu saya menyusul jari 10 jari untuk pohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya penjawat awam. Ya, saya minta maaf. Mok Kok On sebelum ini mendakwa penjawat awam beban kepada negara dan saiznya perlu dikecilkan. Semalam QPEX menyelar dakwaan itu dan menyifatkannya tidak patut dijadikan modal politik. Sebelum bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu untuk lintas langsung dari negeri di bawah bayu, antara fokus kefahaman tepat kepada tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 penting. Redwin teruskan dengan laporan yang telah disediakan. Baik dia. Kefahaman yang tepat terhadap fakta tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 penting bagi menepis persepsi negatif yang dibangkit oleh sesetengah pihak. Sebelum itu, Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali mahu penerangan teliti perlu diberikan kepada masyarakat termasuk generasi muda dan pelajar agar mereka mempunyai kefahaman yang meluas tentang perjanjian tersebut. Jadi bagi saya dengan memberikan pendedahan kefahaman kepada masyarakat, mereka akan mengetahui kedudukan sebenar MA63 untuk memastikan sebagai
masyarakat Sabah dan Sarawak dan kita di Sabah juga, bagi saya kita membuat tuntutan, kita membuat syor kepada Kerajaan Persekutuan perlulah berasaskan kepada fakta yang tepat. Dato' Armizan berkata demikian kepada media selepas sesi interaksi Majlis Perundingan Pelajar Sabah MPPS di Kota Kinabalu. Program ini dihadiri 119 pelajar dari institusi pengajian tinggi awam dan swasta dan sekolah menengah. Sabah perlu meneroka sumber ekonomi dan pendapatan baharu bagi memenuhi keperluan dan membiayai program pembangunan di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, walaupun pendapatan negeri semakin bertambah sejak 2020, namun ia masih belum mencukupi untuk tujuan tersebut. Sehubungan itu, Datuk Dr. Jeffrey menyambut baik penganjuran perbincangan meja bulat bagi meneroka dan mencari peluang baharu menambah sumber pendapatan negeri. Tambah beliau, industri minyak dan gas serta sektor pelancongan merupakan antara aktiviti yang berpotensi besar sebagai penjana ekonomi negeri selain kedudukan geografi yang strategik. Selain itu, perpindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan Timur yang diyakini membawa limpahan ekonomi kepada Sabah juga wajar dimanfaatkan. Dato' Dr. Jeffrey berucap dalam majlis perbincangan meja bulat untuk meneroka pendapatan baharu untuk Sabah anjuran Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS di Kota Kinabalu. Beliau berharap perbincangan disertai pakar-pakar ekonomi dalam pelbagai bidang ini dapat membuahkan hasil dan kaedah terbaik yang boleh diguna pakai untuk menjana pendapatan baharu. Sementara itu, mengulas mengenai pemberian khas 40% hasil negeri daripada Kerajaan Persekutuan, Datuk Dr. Jeffrey yakin Perdana Menteri akan menunaikan aspirasi rakyat Sabah dan Sarawak dalam menuntut Perjanjian Malaysia 1963, MA 63. We have to be confident in order to give us the motivation to claim lah. And based on what he said, why you want to set up committee? Just implement. I'm confident at least there will be discussion and there will be some result. Pemain industri sawit termasuk pengusaha ladang dan kilang sekali lagi diingatkan agar mematuhi garis panduan pengurusan sisa, efluen dan pepejal bagi mengelak pencemaran alam sekitar. Dalam masa sama, perunding alam sekitar perlu proaktif dalam mempelopori aktiviti penjagaan alam sekitar demi manfaat semua pihak. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew berkata, kelapa sawit merupakan komoditi utama di Sabah dengan sebahagian besar penanaman kelapa sawit tertumpu di Lahad Datu, Sendakan, Tawau, Kinabatangan, Beaufort, Keningau dan Sepitang. Manakala terdapat 128 kilang kelapa sawit di seluruh negeri setakat ini, Datuk Christina berucap merasmikan seminar kesedaran garis panduan dan pengurusan sisa, efluen dan pepejal kilang kelapa sawit di Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Setiausaha Tetap 2 Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Elisa Sion. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pelindungan Alam Sekitar Vitalis J. Moduing memaklumkan garis panduan pengurusan sisa, efluen dan pepejal disediakan bersama pihak berkepentingan termasuk Jabatan Perlindungan Alam Sekitar. Bagaimana sisa-sisa pepejal dan efluen daripada kilang boleh kita kawal dan kita kurangkan impak kepada alam sekitar lah. So kajian itu mengambil kira kita punya keadaan di Sabah dari segi topografi, jenis tanah, even dari segi kapasiti kilang dan akan jadi rujukan kepada semua pihak. Seramai 150 peserta terdiri pengusaha kilang kelapa sawit, perunding alam sekitar, kaki tangan jabatan kerajaan dan bukan kerajaan. 12 institusi pengajian tinggi IPT awam dan swasta menandatangani surat hasrat LOI dan sijil kolaborasi strategik COC dengan Majlis Belia Sabah MBS bagi penubuhan perintis muda permuda. Antara institusi terlibat Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah, Politeknik Kota Kinabalu, Kolej Teknologi Yayasan Sabah, Institut Kemahiran Belia Negara Kinarut dan Asian Tourism International College Sabah.
Majlis menandatangani LOI dan COC ini disaksikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif sempena Majlis Pelancaran Permuda di Kota Kinabalu. Ketika ditemui, Datuk Muhammad Arifin yakin penglibatan IPT dalam permuda dapat membantu kerajaan negeri membangunkan bakat dan potensi belia secara holistik. Beliau juga berharap penubuhan permuda dapat membantu Sekretariat Mahasiswa Malaysia Sabah Semesta yang ditubuhkan tahun lalu untuk mencapai matlamat Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Dalam Hala Tuju Sabah Maju Jaya, modal insan perkara yang sangat penting untuk menjadi teras SMJ. Dan mudah-mudahan permuda ini dapat mempermudahkan hubungan kita dengan pelajar dan kita dapat membantu pelajar dan mengenal pasti masalah, isu dan apa-apa yang perlu dibantu oleh kerajaan. Selain daripada itu sebenarnya kita mahu untuk mencari kepimpinan-kepimpinan belia baru dari peringkat universiti. Sebab kalau kita tidak bersama-sama dengan universiti ini, kita risau dan kita takut kita tidak jumpa talent-talent yang tersembunyi ini. So that's why kita wujudkan perintis muda ini supaya kita boleh turun pergi ground dan kita cari pimpinan muda itu. Hari Terbuka Drone Sabah 2023 akan berlangsung Isnin ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Program anjuran pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia ini dijangka dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang juga pengerusi sedia. Acara ini bertujuan mewujudkan kesedaran dan minat awam khususnya belia terhadap teknologi drone dalam sektor ekonomi, rekreasi dan umum. Selain pendedahan peraturan dan kawal selia drone serta penggunaannya dalam aplikasi perindustrian. Daripada Drone Open Day ini kita akan menarik minat dan kita juga telah membawa beberapa training provider untuk menyediakan beberapa modul training untuk meningkatkan kemahiran dalam penggunaan drone. Dalam pada itu ia akan mewujudkan peluang pekerjaan yang baru. Kevin bercakap kepada RTM selepas menjadi tetamu di Konti Sabah FM di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Digital KKD di Kota Kinabalu. Antara pengisian Hari Terbuka Drone Sabah, aktiviti demonstrasi penggunaan drone, sesi temuduga dan pengambilan bakat dan pekerjaan berkaitan drone serta pameran oleh pihak berkepentingan dalam teknologi drone. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Diana Wai dalam Berita Wilayah. Dia. Baik, terima kasih Redwin Robin langsung dari Sabah. Baik saudara, beberapa pesakit kanser payudara berjaya dikenal pasti melalui saringan 300 mamogram percuma sempena program Minggu Kesedaran Kanser di Labuan yang berakhir hari ini. Menurut Timbalan Pengarah Perubatan Hospital Labuan, Dr. Ishvender Singh Pamar berkata, secara purata 35 individu dikenal pasti mengidap kanser di Labuan setiap tahun. Kesedaran masih kurang. That's why kami di Jabatan Kesihatan dengan pihak-pihak NGO lain dan Makna juga sering buat program outreach, memupuk tahap kesedaran. Buat masa ni memang nampak sambutan program ni bagus, tapi macam kita actually perlu buat ni berterusan dan diharapkan in the future Labuan akan ada mamogram kita sendirilah. Turut diadakan dalam program selama 7 hari tersebut pemeriksaan kanser cervix, kanser usus dan pelbagai saringan kesihatan lain.
Teknologi hijau ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan dan bersih di Sarawak antara fokus Bomi Kenyalang. Laporan penuh terus saja bersama Vanessa Mering. Silakan, V. Ya, terima kasih Dia. Premier Sarawak terus mengalu-alukan kerjasama di antara Sarawak dengan Singapura dalam membangunkan ekonomi baharu berasaskan teknologi hijau di negeri ini ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan dan bersih. Berucap pada malam Shape the World Summit 2023 di Kuching, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu Sarawak bertuah kerana memiliki kekayaan sumber asli serta kawasan geografi yang luas. Jelas beliau, kekayaan ini telah memberi ruang kepada Sarawak untuk mengorak langkah dalam merealisasikan transformasi ekonomi hijau menerusi pembangunan teknologi tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga hidro, solar, angin serta gas hidrogen, seterusnya mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil. Selain daripada transformasi Sarawak ke arah era pendigitalan, inisiatif tenaga hijau ini akan dapat menjamin masa depan ekonomi negeri yang lebih efisien tanpa memberi impak negatif terhadap kelestarian alam persekitaran. Justru beliau amat berbesar hati dengan penubuhan satu konsortium di antara Sarawak dan Singapura menerusi pembentukan Future Data Sdn Bhd yang berhasrat membangunkan sebuah pusat data 200 megawatt di Kota Samarahan. Pada majlis tersebut, Premier Sarawak turut menyempurnakan acara pelancaran Future Data Sdn Bhd bersempena dengan penganjuran Shape the World Summit 2023. Konsortium di antara syarikat tempatan iaitu kumpulan TSG dan kumpulan Seclec dari Singapura itu juga dalam perancangan untuk mewujudkan sebuah perbandaran baharu dipanggil Future Green District yang dilengkapi dengan infrastruktur moden berasaskan teknologi digital dan teknologi hijau. Sarawak terus mengutamakan kelestarian alam sekitar dalam memacu industri pelancongan negeri. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menyeru penggiat industri membangunkan sektor pelancongan berasaskan konsep pelancongan lestari Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim menyifatkan langkah itu penting dalam mengekalkan serta melindungi kepelbagaian biologi serta khazanah asli Sarawak. Pada masa sama menyumbang pada lanskap pelancongan yang berupaya mengurangkan kesan terhadap perubahan iklim. Ia secara tidak langsung mampu menarik lebih ramai pelancong serta pelabur selari konsep pelancongan bertanggungjawab yang dilaksanakan di negeri ini. Beliau berucap pada majlis perasmian Forum Persatuan Pelancongan Pasifik dan Asia, PATA Destination Experience and Mart 2023 di Kuching. Setakat Januari hingga Mei tahun ini, Sarawak menerima kedatangan pelancong sebanyak 1.6 juta dengan mencatatkan nilai resit pelancongan lebih 4 bilion ringgit. Sementara itu, forum yang berlangsung sehingga esok disertai 272 delegasi antarabangsa daripada 28 negara, antaranya Australia, Bhutan, Bulgaria dan Ireland. Forum bertujuan untuk memahami lebih lanjut tentang kepentingan mengamalkan amalan pelancongan mampan bagi meminimumkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Golongan pelajar merupakan kumpulan pengguna generasi baharu yang bakal mempunyai kuasa beli sendiri serta berupaya mempengaruhi permintaan serta penawaran barang dan perkhidmatan suatu hari nanti. Justru itu, generasi ini perlu dilengkapkan dengan ilmu kepenggunaan meliputi pelbagai aspek seperti sosial, ekonomi dan persekitaran semasa. Menurut Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, ke arah itu pihaknya sedang menganjurkan cabaran interaktif pengguna Kelab Pengguna Sekolah CIP KPS tahun 2023. Di Sibu semalam, CIP KPS 2023 Zon Tengah menyaksikan 13 buah sekolah dari bahagian Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Kapit bersaing merebut tempat ke peringkat negeri. Seramai 52 peserta berentap dalam saingan akhir peringkat zon ini, di mana pemenangnya akan bertanding di peringkat negeri Sarawak yang dijadualkan pada bulan Julai depan. Mempelajari ataupun kita mendidik mereka dari aspek kepenggunaan supaya mereka boleh menjadi pengguna yang lebih bijak, dan melalui aktiviti seperti ini yang telah kita buat pada pagi ini, cabaran interaktif pengguna, iaitu banyak game-game yang berkaitan dengan penggunaan.
Pertandingan peringkat zon tengah ini dimenangi oleh SMK Song Kapit, manakala naib juara disandang oleh SMK St. Patrick Mukah dan tempat ketiga dimenangi SMK Sarike Baru Sarike. Mengulas lanjut, Matthew memberitahu generasi muda juga perlu diberi pemahaman dan pendedahan awal seperti ini agar mereka memahami hak mereka dan memainkan peranan serta tanggungjawab masing-masing bagi membanteras penipuan terhadap pengguna dan salah laku peniaga. Dengan segala hormatnya, Syarikat minyak dan gas terkemuka Petronas yang beroperasi di Miri terus teguh dalam memperkasakan kehidupan masyarakat dalam program tanggungjawab sosial korporatnya melalui inisiatif utama yang tertumpu kepada pendidikan, pembangunan komuniti dan kesejahteraan serta alam sekitar. Jelas Pengurus Besar Petronas Carigali Sendian Merat Sarawak Asset Prosperity TOS Bolhi Maskawi ini sebagai kerjasama kukuh yang menyokong semua inisiatif jangka panjang pembangunan Sarawak dan negara ini keseluruhannya. Beliau juga berkata pihak Petronas juga akan terus melaksanakan program-program kemasyarakatan di Sarawak bagi memacu kehidupan komuniti setempat termasuk menjelang musim perayaan bagi membantu memberi bantuan makanan asas kepada golongan yang memerlukan dalam persiapan menyambut perayaan dalam suasana yang meriah dan ceria. Beliau berucap mewakili Pengurus Besar Kanan PCSB Sarawak Asset Anwar Ismail merasmikan Majlis Rami-Rami Gawai 2023 Henggau Petronas Carigali Sendian Merat Sarawak Asset di Miri. Dalam pada itu, beliau juga memaklumkan antara lain tujuan majlis itu adalah bagi menzahirkan penghargaan atas kerjasama setiap agensi kerajaan, pihak berkuasa, rakan kongsi dan wakil-wakil rakyat yang sentiasa memberi sokongan dalam memastikan operasi Petronas berjalan dengan lancar. Turut hadir Datuk Bandaraya Miri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Puchut Adam Yee Siu Sang dan Ahli Dewan Undangan Negeri Telangusan Dennis Ngau serta dihadiri lebih 100 orang terdiri dari wakil-wakil agensi kerajaan dan swasta, media dan rakan-rakan kongsi PCSB Sarawak Asset di Miri. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa langsung dari Sarawak. Baik, saudara, kerja-kerja pembinaan projek laluan Rel Pantai Timur ECRL di Kelantan dijangka siap 6 bulan lebih awal berbanding tempoh asal iaitu pada Januari 2027. Timbalan Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Kelantan, Niksuh Yaakob memaklumkan dari segi kemajuan projek setakat ini telah mencapai 61.97% melibatkan 1,500 tenaga kerja. Kemajuan projek ketika ini melibatkan kerja-kerja pembinaan jambatan, penambatan, pemasangan cerucuk selain pembinaan stesen pertama ECRL di negeri ini juga telah dimulakan. Teknologi yang dibawa CCCC itu bukan sahaja menjimatkan masa, malah tenaga kerja dan bahan buangan. Susulan itu, beliau berkata kemudahan tersebut dilihat dapat digunakan lebih awal daripada jangkaan terutama apabila Kelantan menjadi tuan rumah Sukan Malaysia pada 2026. 9.5 juta ringgit diperuntuk bagi baik pulih tabika kemas yang daif di seluruh negara. Laporan itu antara perkembangan semasa dari Terengganu. Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan. Dia. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan Kemas Rafiah Nahar mengakui walaupun terdapat beberapa kekangan, kerja-kerja bina baharu serta naik taraf giat dijalankan dengan Sabah dan Sarawak antara yang diberi tumpuan. Cuma masalah kita untuk menaik taraf tu sebab itu bukan bangunan kita. Jadi sebab itu usaha kita supaya kita dapat kalau kita ada tanah kita akan memohon untuk bina baru, membina untuk maksudnya untuk kegunaan kemas sendirilah, bukan menumpang, bukan ni. Susah juga sebab setiap kali ada program di tempat-tempat tu sama ada di surau ataupun balai raya di kampung, kita terpaksa terpaksa memberi laluan kepada ni lah.
Beliau ditemui selepas penutup program WINS peringkat negeri yang berlangsung di Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu. Program julung kali anjuran bersama Kemas dan RTM telah mendapat penyertaan hampir 1,000 komuniti kemas seluruh negeri. So, saya mengambil inisiatif ini untuk kolaborasi dengan RTM dan alhamdulillah RTM tu nampak potensi yang ada pada usahawan-usahawan bimbingan kemas di peringkat kampung-kampung, dan Kemas sangat berbangga kerana usahawan kita ni boleh melonjakkan pendapatan sehingga belasan ribu ringgit sebulan. Kita bukan saja fokus kepada Kemas sahaja sebenarnya, kita banyak lagi dengan agensi-agensi lain dan kita cuba buat perkara seperti ini sebab lebih apabila kita bersama dengan agensi-agensi lain, capaian kita kepada masyarakat, matlamat kita dalam usaha untuk menyebarluaskan maklumat dan juga mesej tercapai. RTM turut bersiaran secara langsung di lokasi penganjuran termasuk pertandingan bintang kecil peringkat negeri. Maisa Fakihah Ikhwan Solihin 11 tahun dinobatkan juara akan mewakili Terengganu ke peringkat seterusnya. Tanggungjawab sosial korporat CSR diteruskan syarikat pengeluar minyak mentah dan pembekal gas asli ExxonMobil. Lebih RM500,000 diperuntuk tahun ini bagi menjayakan program antaranya kecemerlangan pendidikan, kesihatan rakyat dan alam sekitar. InsyaAllah tahun ini kita tengok dulu program yang telah kita bincangkan dengan Jabatan Pendidikan, Jabatan Kesihatan dan juga Jabatan Alam Sekitar lah. Jadi kita akan menilai tetapi setelah setiap tahun lebih kurang tu dan lebih daripada 50 tahun lah ExxonMobil telah menyumbangkan kepada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di negeri Terengganu. Beliau menyatakan komitmen itu pada program Terengganu ExxonMobil Best English School in Terengganu di Kuala Nerus. Program bertujuan meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris murid melalui peningkatan penggunaan dan penguasaan bahasa tersebut di sekolah. Mewakili pihak jabatan mengucapkan terima kasihlah kepada ExxonMobil yang banyak sangat membantu tajaan, kemahiran dan sebagainya kepada pelajar-pelajar dan guru-guru kita khususnya di Terengganu. Dan ini telah dibuktikan dalam peningkatan bagi subjek bahasa Inggeris dan keseluruhan pencapaian SPM kita pada tahun 2022, satu anjakan yang cukup besarlah atas sokongan ini, dan kita harap sokongan ini terus diadakan dalam memastikan bahawa anak-anak kita ni akan berada di pentas antarabangsa nanti pula dalam penggunaan dan bahasa Inggeris. Jabatan Pendidikan Negeri juga menyasarkan lebih 500 sekolah rendah dan menengah menggerakkan program di sekolah masing-masing dengan penguasaan bahasa Inggeris. Prihatin dengan nasib kucing terbiar sekitar Marang, sepasang suami isteri mengambil pendekatan membela serta merawat haiwan berkenaan. Bermula dengan memberi makan, kini terbit rasa kasih kepada haiwan berkenaan sehingga mereka nekat memeliharanya. Setiap bulan, pasangan suami isteri itu membelanjakan lebih RM1,000 bagi menjaga kucing-kucing terbiar. Muhammad Aimi Syafiq Rohaimi, 30 tahun bersama isterinya akan menghantar kucing yang sakit ke klinik veterina sebelum menempatkan di rumah mereka. Bagi memastikan kucing-kucing berkenaan dijaga dengan rapi, sangkar tambahan turut dibina. Daripada rasa kesian dia sebenarnya. Sebab time PKP kan, dia bila dekat pasar ni, biasanya kalau tak ada PKP kan, tak ada PKP tu orang yang peniaga pasar tu bagi makan. Tapi bila PKP ni dia orang sendiri pun tak susah nak cari makanan. Lepas tu yang kita rasa terdetik nak bagi makan dekat dia orang. Buat masa sekarang ni kita orang memang cari rawat, so bawa balik. Lepas kalau nampak dia dah okey, yang tu kita nilai balik dia macam mana, dia boleh survive tak kat luar ataupun dia nak stay dengan kita, tengok macam mana. Bila saya macam stres buat batik, tak ada idea ke, duduk cakap dengan dia gitulah. Dok rasa terbebang ke? Dok pun kita rasa lagi murah rezeki bila bela dia ni. Rasa macam tak ada, bila tak ada je ada je rezeki masuk, ada je orang membeli. Rasa macam syukur dah duit ni, rasa tiba-tiba ada. Pasangan ini juga sedia meneruskan usaha menyelamatkan kucing jalanan pada masa akan datang.
Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Terengganu. Kembali semula bersama dia untuk laporan lain Berita Wilayah. Baik, terima kasih Sidi langsung dari Terengganu. Baik, saudara, pelbagai aktiviti diadakan sempena Negeri Sembilan Festival 2023, antaranya Battle of Selawat, jualan harga ladang Mi Sembilan Prihatin, Hari Usahawan selain beruai produk industri kecil dan sederhana serta agensi terlibat. Perinciannya bersama Nur Zuhaira Muhammad Zamri. Silakan. Baik, terima kasih. Baru sahaja sebentar tadi berlangsungnya majlis perasmian NSFest 2023 yang dijangka akan berlangsung selama 4 hari di dataran nilai ini, iaitu bermula pada hari ini sehingga 25 Jun iaitu hari Ahad nanti, dan sudah semestinya penganjuran selama 4 hari ini bakal menjanjikan pelbagai aktiviti menarik dan juga pengisian menarik untuk pengunjung yang hadir. Jadi untuk berkongsi lebih lanjut mengenainya, bersama saya hari ini Pengurus Promosi dan Pemasaran Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan, Encik Muhammad Farhan Muhammad Saleh. Assalamualaikum, apa khabar Encik? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Encik, kongsikan apa yang menarik sepanjang 4 hari berlangsungnya NSFest 2023 ini? Baik, pada pukul 3 tadi kita telah program NSFest telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, dan selama 4 hari penganjuran kita ada Hari Peladang dan Peternak serta Nelayan Negeri Sembilan, HPPN, kemudian kita ada Arena Usahawan, dan kita tidak lupa juga kita ada NS Food Fest yang menghidangkan makanan-makanan tradisional Negeri Sembilan, serta kita ada pameran-pameran jabatan. Dan pada keunikan pada tahun ini kita disertai oleh beberapa kementerian daripada persekutuan, iaitu Puskop yang membuat program jualan usahawan dan koperasi madani. Kemudian kita ada KPDN yang membuat jualan rahmah, dan tidak lupa juga kita ada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang membuat yang menjalankan mini karnival usahawan desa Negeri Sembilan. Dan pada hari ini juga sepanjang 4 hari, tidak sebelum saya terlupa, kalau diikutkan kami daripada Pelancongan Negeri Sembilan, kami menjalankan juga Jom Terwajah Fest, iaitu NS Travel Fair yang akan menawarkan pakej-pakej pelancongan yang agak menarik. Jangan lupa datang ke NSFest pada tahun ini. Okey, baik Encik Farhan, kemudahan yang ditawarkan kepada pengunjung yang hadir ke NSFest 2023 ini? Dari sudut kemudahan, kami menyediakan tempat-tempat yang redup untuk kita melawati pameran-pameran, dan dalam masa yang sama kita banyak makanan-makanan yang ada. Tidak lupa juga kita ada kafe-kafe yang menawarkan tempat yang menarik, yang boleh dikatakan sebagai tempat kafe urban dan kafe urban hipster. Dan pada tahun ini juga kita menyediakan tapak parking yang nak kata jauh tidak boleh diparking di dalam kawasan-kawasan sekitar NSFest, dan insya-Allah kalau tuan-tuan dan puan naik Grab boleh tag ataupun boleh dapatkan bagi tahu dengan pemandu dataran nilai. InsyaAllah sampailah ke NSFest. Okey, baik, terima kasih Cik Farhan di atas perkongsiannya. Jadi kepada anda rakyat Negeri Sembilan, jangan lupa hadir ke NSFest 2023, pelbagai aktiviti menarik yang menanti anda. Jadi kita kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawapan atau maklum balas aduan yang diterima pada Hari Bertemu Rakyat Kerajaan Negeri Melaka perlu dikembalikan kepada pengadu dalam tempoh 2 minggu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memberitahu jawapan perlu diberi secara bertulis walaupun tidak dapat diselesaikan. Ia juga petunjuk prestasi utama bagi jabatan-jabatan yang terlibat dalam menyelesaikan segala aduan rakyat. Saya kata tadi, semua permasalahan ini akan diteliti, akan dibawa ke mesyuarat kepada masalah-masalah tersebut. Tetapi permasalahan ini saya menetapkan bahawa 2 minggu mesti diberikan jawapan kepada pengadu-pengadu tentang masalah-masalah mereka. Sama ada jawapan secara bertulis
benda itu boleh dimajukan ataupun boleh diluluskan ataupun tidak, mesti diberi jawapan dalam tempoh 2 minggu. InsyaAllah kita akan kumpulkan semua permasalahan ini. Jadi kita akan asingkan mengikut jabatan, mengikut keperluan pejabat daerah mana dan PBT mana. Program merupakan platform orang ramai berinteraksi dan mengajukan aduan secara terus kepada Ketua Menteri, Exco, Timbalan Exco dan ketua-ketua jabatan terlibat. Baik, sedikit perkembangan sukan. Peluang jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang tampak cerah dalam usahanya melayakkan diri ke Sukan Olimpik Paris 2024. Ini selepas kedudukan ranking dunianya melonjak naik kedudukan ketiga bagi acara carrying dan pecut. Mengikut Kesatuan Berbasikal Dunia UCI, ranking acara carrying individu pelumba berusia 35 tahun itu melonjak 3 anak tangga dari kedudukan ke-6 dunia. Manakala bagi acara pecut individu, The Pocket Rocket Man berada di tempat ke-6 melonjak 13 anak tangga. Perkara itu dikongsikan Dato' Azizul menerusi platform media sosialnya hari ini. Pencapaian itu hasil kejayaan beliau membawa pulang pingat emas acara carrying dan pecut semasa kejohanan berbasikal trek Asia ACC bulan ini. Dato' Azizul Hasni meraih keseluruhan 12 emas sepanjang penyertaannya dalam saingan ACC dengan kali pertama merangkul emas pada 2007. Bola sepak Liga Super, Sri Pahang FC berpeluang memintas Kedah Darul Aman FC KDAFC di kedudukan ketiga sekiranya menang berdepan Kelantan FC di Stadium Lawan malam esok. Skuad kendalian Fandi Ahmad kini berada di tangga keempat Liga berkongsi 28 mata bersama Kedah dan cuma dipisahkan dengan perbezaan jaringan. Berdepan Kelantan, Fandi sudah pastinya mahu anak buahnya mempamerkan semangat juang tinggi seperti yang ditampilkan semasa bangkit menewaskan negeri 9 tempoh hari. Sementara itu, Kelantan yang bakal turun dengan khidmat jurulatih baru sudah pasti mempunyai ramuan tersendiri untuk mencatat keputusan positif berdepan Pahang. Magis Angel Alfredo Vera ditagih bagi mengubah nasib kelab itu yang kini berada di kedudukan tercorot Liga Super. Pertembungan pertama kedua-dua pasukan pada Mac lalu memihak kepada Sri Pahang FC yang menang 4-1 di laman sendiri. Pertemuan kedua-dua pasukan dijadual berlangsung pukul 9 malam esok. Hijau Kuning Football Club HKFC yang berpengkalan di Kedah mencipta sejarah berkolaborasi dengan pengendali Liga Spanyol La Liga bagi meningkatkan kualiti bola sepak tempatan. Selain mencungkil bakat baharu, HKFC dan La Liga turut menganjurkan klinik kejurulatihan bola sepak. Program ini bagi mendedahkan jurulatih dengan kaedah latihan sistematik bertaraf antarabangsa. Ia disertai 22 jurulatih tempatan termasuk dari HKFC dan jurulatih pasukan bola sepak sekolah yang bernaung di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Mereka dilatih oleh 2 jurulatih pembangunan remaja berpengalaman daripada La Liga. Enteng-enteng bagi penggiat seni budaya di Selangor, mereka mengenali nama ini namun tidak bagi kebanyakan generasi muda sekarang. Wartawan Samsia Samsi berkongsi mengenai alat muzik tradisional yang semakin ditelan zaman. Memainkan peranan utama dan penting dalam menentukan tempo sesebuah lagu dalam seni muzik tradisional cempuling. Eteng-eteng merupakan alat muzik tradisional yang dianggap istimewa dan unik di antara alat-alat muzik yang terdapat dalam cempuling. Jika anda dengar bunyi alat muzik ini, maka terciptalah namanya eteng-eteng. Uniknya, alat muzik ini menghasilkan bunyi tersendiri.
Istimewanya, eteng-eteng dimainkan secara bersilang-silang dan meningkah di antara eteng-eteng 1 dan eteng-eteng 2. Menurut penggiat seni cempuling, Eng San Kaimun, walaupun eteng-eteng ini bersaiz kecil, namun bunyinya kuat dan ia yang mengawal kelajuan serta tempo setiap lagu yang dimainkan. Kalau lepas tengah malam dia orang main, dengar paling kuat adalah ini. Dia ada dua. Dialah yang mengawal kelajuan tempo setiap permainan. Yang satu pun yang tinggi lebih laju, dua separuh. Macam tu lah. Pelajar Sekolah Kebangsaan Sungai Lang, Kuala Langat, Adif Safrian Sazali, 12 tahun, yang bermain eteng-eteng sejak setahun lalu, menganggap alat muzik tradisional ini perlu diketengahkan kepada generasi muda. Alat muzik eteng-eteng ni, dia tak adalah seberapa suka. Senang je. Cuma kena belajar sikit lah. Bagi saya perlulah. Sebab ni peralatan tradisional. So semua kena tahu lah cara mainnya, apa fungsi dia. Bagi saya banggalah. Sepatutnya banggalah semua kalau dapat main alat ni. Alat muzik eteng-eteng perlu dipelajari dan diwarisi supaya warisan turun-temurun ini tidak pupus ditelan arus kemodenan. Samsiah Samsi, RTM, Bandung, Indonesia. Baik, saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.